Hai, selamat pagi anda. Sedang bertemu awal di pagi bersama saya Nur Syazwani Safisham dan juga rakan penyampai Afizi Azaman. Dan menarik dalam awal di pagi hari ini kita nak membincangkan satu topik berasaskan semangat kesukarelawan ni, yang mana berasaskan nilai perpaduan dan kepercayaan bersama. Semangat kesukarelawanan menyeberangi semua sempadan budaya, bahasa dan geografi, dan dengan mengorbankan masa dan kemahiran tanpa mengharapkan apa-apa ganjaran berbentuk material, sukarelawan disatukan oleh tujuan nurani yang sama. Dan Yayasan Sukarelawan Siswa atau YSS, sebuah entiti milik penuh Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Perpaduan Negara KPN, bermatlamat untuk membudayakan kesukarelawanan dalam kalangan pelajar di institusi-institusi pengajian tinggi IPT. Dan bagi kumpulan UMW pula, sukarelawan pekerja dikenali sebagai UMW Community Champions. UMW bersama-sama UMW Toyota Motors dan Pro2 menerusi inisiatif Pucuk Hijau UMW yang dilancarkan pada 2022, sasarkan penanaman 300,000 pokok bakau menjelang akhir 2023. Dan kumpulan UMW bekerjasama dengan YIS dan juga universiti tempatan untuk gerakkan sukarelawan pelajar untuk aktiviti penanaman tersebut. Selain daripada itu, UMW Community Champions, pelanggan UMW, komuniti setempat dan pelajar sekolah turut sama berganding bahu untuk jayakan inisiatif ini. Dan pagi ini kami berbesar hati menjemput dua tetamu di studio kami secara eksklusif kami bawakan kepada anda, iaitu siapa, Syazwani? Di sebelah kanan saya kita ada dua wanita, iaitu Anis Adibah Izwani Azizani yang merupakan wakil daripada Yayasan Sukarelawan Siswa, dan kita juga ada Nur Syamila Ismail yang merupakan eksekutif penjenamaan dan komunikasi korporat kumpulan UMW. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih kerana sudi datang ke studio kami pagi ni. Waalaikumsalam. Okey, pertama sekali mungkin kita nak mulakan dengan Cik Mila dulu. Mila mungkin boleh kongsikan lebih lanjutlah berkenaan dengan UMW Community Champions ini, bila agaknya ia ditubuhkan dan berapa ramai sebenarnya UMW Community Champion jika dibandingkan dengan keseluruhan tenaga kerja bagi kumpulan UMW itu sendiri. Baik, terima kasih Syazwani. Jadi sebenarnya UMW Community Champions ni merupakan nama yang kita panggil untuk para kaki tangan kami yang terlibat dengan projek-projek tanggungjawab sosial corporate yang dilakukan oleh kumpulan. Jadi ia bukanlah satu kelab ataupun badan di bawah kumpulan UMW, tapi rather it's a name yang kita gunakan untuk panggil kumpulan sukarelawan staf kita sendiri. Jadi kiranya jika anda staf UMW dan anda terlibat dengan program tanggungjawab sosial kumpulan UMW, anda merupakan seorang UMW Community Champions. Macam tu je, mudah. Jadi mulanya program UMW Community Champions ni ialah pada tahun akhir 2008 ke awal 2009, di mana pada masa tu kumpulan UMW cuba untuk memasuki lebih mendalam dalam usaha kami untuk menyumbang semula kepada komuniti, dan kami nak lebih banyak pelibatan daripada kaki tangan kami sendiri untuk menyumbang semula kepada komuniti melalui inisiatif-inisiatif yang kumpulan sendiri lakukan. So taklah kiranya inisiatif kumpulan tu hanya kumpulan sahaja yang gerak. Jadi kaki tangan pun juga sebahagian daripada inisiatif-inisiatif kumpulan. Jadi aktiviti-aktiviti tanggungjawab sosial korporat kumpulan UMW ni terbahagi kepada tiga cabang utama, iaitu pertama pendidikan, kedua pembangunan komuniti, dan yang ketiga ialah persekitaran ataupun environment. Di bawah pendidikan kita pernah banyak program yang sebenarnya kita lakukan, tapi kita petik beberapa lah yang menarik ya. Yang pertama, di bawah pendidikan kita pernah pergi mobile library, di mana community champions kita pergi ke kawasan pedalaman dan mengajar anak-anak orang asli untuk membaca, juga kita mendidik mereka untuk men-spark interest diorang kepada pembelajaran. Dan yang terbaru sekali, kami akan bekerjasama dengan Yayasan Didik Negara untuk melancarkan satu program sukarelawan untuk mengajar para pelajar sekolah rendah yang kiranya semasa musim pandemik dulu
mereka agak ketinggalan dari segi pembelajaran. Jadi sukarelawan kami sendiri akan bekerjasama dengan Yayasan Didik Negara untuk pergi ke mereka yang memerlukan ni untuk mendidik, mengajar mereka membaca dan menulis, basic education. Kemudian di bawah komuniti, di bawah cabang komuniti pula, yang menarik yang saya nak highlight hari ini yang kami pernah lakukan ialah semasa pandemik COVID-19, UMW Community Champion sendiri telah membuat face shield, produce face shield sendiri semasa waktu lockdown tu. Kami telah berkumpul untuk buat face shield untuk diedarkan kepada frontliners kita yang pada masa itu memang semua maklum agak kekurangan stok pada masa tu kan. Jadi Community Champions telah bekerjasama untuk buat sendiri. Jadi kami menggunakan skills kami sebagai dalam bidang manufacturing engineering, UMW terlibat dalam bidang tu. Jadi UMW Community Champions telah produce face shield sendiri. Selain daripada itu juga, mungkin pada tahun yang sama semua tahu ada banjir besar yang melanda Shah Alam. Jadi UMW ni kami punya kaki tangan kebanyakannya terdiri daripada warga Shah Alam kerana memang syarikat kami ada di situ. Jadi semasa bencana tu UMW Community Champions telah come together dan launch misi banjir untuk membantu rakan-rakan kami yang telah terjejas. Betul. Jadi pada masa tu kami telah berkumpul untuk membantu mengedarkan makanan, untuk mencuci rumah dan sebagainya lah. Dan semestinya yang last sekali di bawah cabang persekitaran, kita ada inisiatif Pucuk Hijau UMW seperti yang dikatakan sebentar tadi, yang mana merupakan misi kumpulan UMW untuk menanam sebanyak 300,000 batang pokok bakau menjelang 2023 tahun ni lah. Tapi jangan salah sangka, inisiatif ni bukan aktiviti tanam pokok saja, tapi di bawah inisiatif ini juga kami berharap untuk menyebarkan kesedaran kepada masyarakat, terutamanya golongan muda mengenai kepentingan alam sekitar. Jadi ini basically tugas-tugas seorang UMW Community Champion. Banyak. Semuanya menyumbang kepada komuniti. Ya, itu yang betul. penting. Dan untuk Cik Ani sebagai wakil YAS kan, susah ke senang nak ajak pelajar IPT join program-program sukarelawan dan selalunya bentuk-bentuk program yang macam mana yang dorang ni berminat untuk dilakukan? Okey, terima kasih. Jadi macam yang kita tahulah, kita semua pun pernah jadi mahasiswa. Saya rasa sebenarnya tak mudah untuk kita mengajak mereka untuk melakukan aktiviti-aktiviti kesukarelawanan ni. Jadi kalau kita tengok sebenarnya daripada World Giving Index pada tahun 2021, Malaysia sekarang ni berada pada tangga yang ke-29 daripada 140 negara yang dermawan lah, kita kira. Boleh tahan lah kira. Okay. Kalau tengok kan boleh tahan kan. Tapi bila kita tengok pula sekarang ini, rakyat Malaysia hanya 40% sahaja daripada kita yang membelanjakan wang mereka untuk ke arah kebajikan. Okey, itu kira okey juga kan? Okey, bila kita tengok Tak cukup lagi. Tak cukup lagi. Boleh tingkatkan lagi. Dan yang paling inilah yang kalau kita tengok sekarang ni ada 19% sahaja rakyat Malaysia yang kebanyakannya menggunakan tenaga mereka, menggunakan masa-masa luang mereka untuk melakukan aktiviti-aktiviti kebajikan. Jadi kalau kita tengok sebenarnya walaupun kita sudah berada di tangga ke-29 tapi kesedaran berkenaan dengan aktiviti kesukarelawanan itu sebenarnya masih lagi rendah. Okay, jadi di sinilah Yayasan Sukarelawan Siswa YSS memainkan peranan untuk membantu Malaysia membangunkan sebagai salah satu hub sukarelawan siswa untuk kita melahirkan lebih ramai lagi volunteers leader. Itu adalah impian kami lah, untuk melahirkan lebih ramai volunteers leader. Jadi dalam pelaksanaan untuk melahirkan lebih ramai lagi volunteers leader, kita ada beberapa program yang kita memang adakan pada setiap tahun. Okay, jadi antara yang terbesarlah adalah yang pertama adalah misi sukarelawan. So misi sukarelawan ni kami telah jalankan bermula pada tahun 2012 hingga ke tahun inilah. Jadi lebih kurang 11 tahun. Dalam masa 11 tahun ni alhamdulillah kita dah melahirkan lebih kurang
1,631 alumni YSS. Jadi alumni YSS ni apa yang mereka buat? Mereka akan berkampung di satu kawasan selama 2 minggu. Paling sikit 2 minggu, paling lama kita buat selama sebulan. Sebulan mereka duduk di perkampungan dan melaksanakan aktiviti-aktiviti kesukarelawanan bergantung kepada keperluan di kawasan tersebut. Jadi kita juga melaksanakan aktiviti ini, program ini di dalam negara dan juga di luar negara. So kalau di luar negara kita ada jalankan di Vietnam, di Indonesia dan juga Laos lah. Kalau di dalam negara kita lebih fokuskan kepada Sabah dan Sarawak. Dan lagi satu program yang kami adakan adalah VLDP, Volunteer Leadership Development Program. So di program ini kita menjemput pula mahasiswa-mahasiswa alumni kita yang pernah join misi untuk bersama-sama dengan mahasiswa-mahasiswa yang baru untuk mereka berbincang untuk menjalankan satu program yang boleh memberi impak kepada masyarakat. Menarik program dia. Okay. Awak patut join sebenarnya. Awak pun sama. Ya, Kita awak sama-sama join. Awak banyak masa terluang saya tengok. Dan apa yang penting juga, kita tanyakan kembali kepada Mila lah kan. Sebahagian daripada kerja-kerja kebersamaan ini pastinya nak juga tahu bagaimana, kenapa agaknya ambil bahagian dalam program kesukarelawanan ini. Apa yang membuatkan mungkin Mila dan juga dalam satu komuniti itu bergerak bersama dan menjadi UMW Champion, Community Champion ini. Frasa itu memainkan peranan yang penting sebab walaupun kita membantu bersukarelawan tapi sebagai champion juga. Bagaimana Cik Mila nak terangkan? Baik, pada saya inisiatif seperti ini sememangnya satu outlet yang baik untuk kaki tangan UMW, sesebuah organisasi seperti UMW, kerana ia secara tidak langsung memberikan kami peluang untuk terlibat dan menyumbang semula kepada masyarakat. Jadi kalau ikutkan kalau kami sebagai kaki tangan UMW nak cari sendiri, macam nak join Yayasan Sukarelawan Siswa, nak tengok apa program yang ada, mungkin agak sukar untuk orang yang sudah bekerja macam kita kan, sebab nak tahu jadual, nak tengok pula sesuai ke tak programnya ataupun resonate tak dengan kita punya prinsip. Jadi satu perkara yang saya kira program UMW Community Champion ni bagus ialah kerana jadi bila adanya program seperti ini, kami sebagai kaki tangan UMW boleh menyumbang semula tanpa masalah yang banyak, tak payah nak fikir banyak. Memang kiranya kita akan ikut syarikat punya inisiatif dan juga kiranya boleh mengikut ke lapangan kami sendiri dan mendapat sokongan syarikat. Itu yang paling penting sebenarnya, dapat sokongan syarikat tu. Sebab kalau kita nak ikut kat luar agak sukar sikit sebab kadang-kadang kita ada kerja. Jadi bila ini sebahagian daripada inisiatif syarikat sendiri, dia jadi agak senang untuk kita join. Dan selain daripada tu, satu faktor pendorong yang saya kira merupakan faktor pendorong lah untuk saya join UMW Community Champion ialah sense of belonging ataupun rasa ketuanan terhadap inisiatif kumpulan UMW. Kerana sebagai seorang UMW Community Champion, kami dapat rasakan yang kami juga sebahagian daripada inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh syarikat. Kiranya bukanlah ini hanya sebuah agenda syarikat sahaja, ini juga merupakan misi kami sebagai warga UMW. Macam itulah. Mulianya hati. Alhamdulillah kena lagi ramai rakyat Malaysia macam ni. Okey, baik, banyak lagi kita nak bincangkan bersama dua tetamu kita, tapi kita nak berhenti dulu rehat seketika, kembali selepas ini. Wow, banyaknya notification. Dapat banyak soalan ni. I pilih lagi satu. Soalan ni dari Suna Najib. Dia tanya, macam mana nak dapat wifi kencang? Senang je. Kalau berminat, WhatsApp hi ke 0395433838. Lepas tu, pilih nombor 2. Nanti tim kencang jawab.
Jangan lupa bagi tahu bajet dengan keperluan isi rumah dulu. Ada berapa pengguna, berapa peranti, itu penting kena tahu tu. Tapi jangan risau, router Wi-Fi 6 ni confirm kencang walaupun 10 orang guna serentak. Power kan? Ada soalan lain? Jangan malu-malu. Layari astro.com.my/fiber untuk info lanjut tentang pack dan promosi terkini. Bertemu kita lagi dalam Awni Pagi bersama saya Hafizah Zaman dan juga Syazwani Saiful Syam. Kita masih lagi bincangkan tentang kerjasama UMW juga YSS dalam melalui semangat sukarelawan. Kita ada 2 tamu. Kita nak terus, tadi kita banyak bercerita dengan Cik Anis dan juga Cik Syamila. Cuma saya nak pergi kepada Cik Anis sebab saya tertarik dengan inisiatif Pucuk Hijau tu. Cik Anis pernah menyertai program berkenaan? Pernah. Boleh cerita sikit tak pengalaman tu, kata macam mana inisiatif berkenaan kan? Bukan senang tu nak tanam, kena tahu cara kaedah kan. Kita tanam kan mati macam tu je pula kan. Jadi macam mana pengalaman? Okey, saya pernah menyertai inisiatif Pucuk Hijau daripada UMW. Jadi kami pun daripada YSS sendiri, kita telah terlibat di beberapa kawasan lah. Antaranya adalah di Negeri Sembilan, di Serendah, Pulau Pinang dan juga Johor. Di 4 kawasan ini. Jadi di 4 kawasan ini kita telah membawa seramai lebih kurang 520 sukarelawan dan 80 daripada mereka adalah daripada alumni YSS sendirilah. Jadi kita juga membawa mereka ini untuk membantu sukarelawan di ground untuk diorang lead dan juga ialah menjadi role model lah kepada mereka. Idola. Idola. Okey. Ada beberapa IPT yang terlibatlah bersama dengan kita, antaranya adalah UKM, UPM, UTM, UITM, UPSI, Segi College dan juga Politeknik Metro Kuantan. Oh, ramai. Ramai. Jadi mereka ni membantulah disebabkan kita ada kekuatan tenaga kerja daripada segi mahasiswa ini. Jadi kita telah berjaya untuk menanam sebanyak 5,000 pokok bakau dan juga 1,800 anak pokok buluh. Jadi mungkin jumlah yang kami sumbangkan ini mungkin tidaklah sebesar yang macam mana UMW telah sumbangkan. Buluh pun ada Pokok buluh pun ada, tapi itu di bawah inisiatif yang lain lah. Jadi sebenarnya program-program sebegini memang mampulah untuk membantu terutamanya mahasiswa lah. Sebab macam yang kita tahu, mahasiswa sekarang ini banyak bermain dengan gadget. Betul. Jadi apabila mereka diberi exposure berkenaan dengan bagaimana untuk menanam pokok, kan bukannya semua kaedah-kaedah itu kita boleh belajar dalam masa yang singkat kan. Tapi apabila kita turun sendiri, kita laksanakan, kita dapat membuat dengan yang terbaiklah. Bagaimana untuk tahu jenis-jenisnya, semua itu kita perlu pelajari. Ilmu tu penting. Ilmu itu pentinglah. Jadi apabila kita turun ke ground, lebih mudah untuk mereka memahami secara praktikal. Itu jugalah yang banyak ditekankan. Perlu mahasiswa ini perlu banyak melakukan aktiviti di luar kelas. Bukan sahaja kita belajar teori semata-mata, tetapi dengan aktiviti sukarelawan sebegini juga mampu membentuk sahsiah seseorang individu itu. Betul. Dan dengan itu jugalah kami nak tanyakan kepada Anis dan juga Mila, apa agaknya kelebihan apabila seseorang itu melibatkan diri dalam kesukarelawanan ini, bukan sahaja dari segi seorang pelajar, mahasiswa, malah juga sebagai seorang pekerja di sebuah majikan. Pastinya ada impak-impaknya tersendiri. Mungkin kita nak tanya dari sudut mahasiswa. Anis dulu mungkin? Okey, jadi apa kelebihan-kelebihan ni lah. Yang pertama sekali, apabila kita join aktiviti kesukarelawanan ini, first sekali adalah niat kita lah. Niat kita adalah untuk membantu dan juga untuk memberi semula kepada masyarakat. Itu yang penting. Jadi apabila kita niat untuk membantu dan memberi ni, kita akan melakukan apa sahaja yang mampu untuk memberi kepuasan. Sebab apa? Sebab apabila kita lakukan aktiviti kesukarelawanan ni, sebenarnya dia memberi satu kepuasan yang kita tak boleh beli guna duit. Kita tak boleh beli. Sebab apa? Bila kita tengok, contohlah kalau kita pergi turun ke misi banjir, kita lihat daripada rumahnya penuh dengan lumut. Jadi
kita dah bersama-sama rakan-rakan membantu membersihkan walaupun dengan hanya ucapan terima kasih daripada mereka, tapi kita dah rasa cukup dah. Dah rasa dah hilang dah penat satu hari tu kita tolong dia kan. Jadi itu adalah yang pertama lah. Jadi bila kita ada rasa perasaan seronok untuk membantu ini, kita ada juga perasaan ownership kepada mereka. Jadi kita rasa kita dah membantu dia, jadi kita rasa seronok untuk melihat bagaimana dia nanti untuk membesar dan juga untuk membangunlah. Okay, kalau kita tengok daripada perspektif pokok bakau sendiri kan, kalau kita pergi turun untuk menanam pokok, kita letakkan nama di situ, jadi saya pasti one day nanti kita akan datang semula untuk lihat, okay, ini pokok yang telah kita tanam 10 tahun dahulu kan, yang kini telah membantu untuk membantu inilah. Jadi saya setuju dengan Anis. Pada saya kesukarelawanan ni dari segi tak kisahlah awak adalah seorang pelajar ataupun awak adalah seorang pekerja, sama saja dia punya benefits tu. Jadi pada saya pelibatan dalam aktiviti-aktiviti kesukarelawanan ini memang satu peluang yang baik untuk bina skills yang saya kira tak akan dapat di pejabat. Contohnya macam tanam pokok seperti yang Anis cakapkan sebentar tadilah. Kita tak akan belajar macam mana nak tanam pokok, apa faedah kita tanam pokok, apa faedah bakau kalau kita tak ikut program-program seperti ini. Jadi satu perkara yang aktiviti kesukarelawanan ni adalah satu perkara yang baik, ialah ianya memberi kita ilmu yang kita tak dapat dari pejabat ataupun daripada kelas. Jadi selain daripada itu, sama juga macam Anis tadi, dia memberi kesedaran kepada kita tentang isu-isu on the ground yang mungkin kita boleh dapat daripada berita, mungkin kita boleh dapat daripada kaca TV, skrin, telefon, tapi untuk melihat sesuatu isu daripada skrin telefon dengan untuk mengexperience sendiri isu tersebut on the ground, dia punya feeling tu lain. Tak sama. So, bila kita sendiri pergi on the ground, kita akan realise betapa besarnya isu tu sebenarnya. Dia sentiasa ada cerita di sebalik berita. Betul. Kan? dan saya suka sebab pada sekarang ini kita tengok orang bekerja sibuk. Macam Cik Mila katakan, orang yang dah bekerja suka untuk cari masa nak buat aktiviti sukarelawan dan sebagainya. Cuma daripada sudut psikologi, bila Cik Mila sertai aktiviti sukarelawan ni, adakah rasa macam bila pergi kerja kita dah tolong, semalam kita dah tolong orang tanam pokok bagi semua, ada tak dia daripada sudut impak psikologi dia berikan vibe-vibe yang positif kan? Orang sekarang kena cerita vibe-vibe ni. Takkan anak-anak muda kan? Vibe-vibe sekarang. Tak vibe lah. Vibe-vibe tak vibe lah kan. Kan ceritakan sikit. Jadi betul. Jadi bila kita macam saya kata tadi, bila kita dah lalui sendiri on the ground, impaknya kepada kita sangat besar. Jadi dia menjadi satu, membuatkan kita ada satu perasaan untuk menyebarkan pengetahuan yang kita dah dapat on the ground tadi tu kepada orang-orang yang tak pergi. Jadi macam yang saya katakan sebentar tadi, inisiatif Pucuk Hijau UMW ni dia bukan program tanam pokok sahaja. Dia sebenarnya it's a movement. Kami kalau boleh nak menyebarkan kesedaran dan menginspirasikan semua orang tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Jadi sebagai seorang UMW Community Champion, tugas kami bukan tanam pokok dah habis. Bukan dekat tapak penanaman tu saja. Jadi balik daripada tapak penanaman tu, kita pergi office, kita jumpa rakan-rakan dekat office ataupun balik rumah jumpa parents, jumpa family. Jadi tugas kami untuk berkongsi ilmu yang kami telah dapat, untuk berkongsi cara-cara ataupun teknik-teknik yang telah kami pelajari dekat on the site. Jadi itu matlamat besar inisiatif Pucuk Hijau UMW, bukan sekadar untuk tanam pokok sahaja. Dia macam jadi ejen kan? Jadi ejen, betul. Mungkin bagi Ani sendiri, selaku YSS, selaku Yayasan Sukarelawan Siswa, ketika ini anak muda mungkin agak sukar untuk join kerja-kerja sukarelawan ini. Apa agaknya gesaan yang ingin disuarakan oleh Anis untuk memastikan ini adalah baik bagi mereka untuk masa depan? Mungkin pada waktu jangka pendek ini kita tak nampak apa impaknya, tapi untuk jangka masa yang panjang ia bakal memberi impak, sama ada pada mengikut pengalaman apa yang mereka lakukanlah. Bagi Anis bagaimana?
Okey, jadi untuk pengetahuan jugalah, dalam kebanyakan misi-misi sukarelawan yang telah dilaksanakan oleh YSS sendiri, kami memang mengambil kira di setiap IPT. Maknanya kita tidak hanya memfokuskan kepada mungkin universiti awam saja, tapi kita melihat secara menyeluruh lah. Jadi ada dalam kalangan mereka ni daripada universiti awam, daripada IPTS, daripada IPG, Politeknik dan juga daripada college community lah. Jadi daripada mereka ni kita pick yang the best dalam kalangan mahasiswa itu untuk mengikuti misi-misi kita. Dan mereka ini sebenarnya adalah akan menjadi ejen-ejen di universiti pula untuk membawa rakan-rakan mereka menyertai lebih banyak lagi aktiviti sukarelawan ni. Jadi sebenarnya kalau aktiviti-aktiviti sukarelawan ni mengikut mahasiswa, mereka ni bukanlah melihat apa insentif yang mereka mungkin dapat, tapi sebenarnya lebih kepada keseronokan untuk membuat sesuatu perkara tu. Jadi di sinilah sebenarnya kita perlu mengubah sedikit perspektif mahasiswa daripada kita melihat apa yang kesukarelawanan ini mampu memberi kepada mereka, tapi kita lihat pula bagaimana kita boleh mendapat manfaat daripada aktiviti kesukarelawanan itulah. Pada saya dia banyak bina karakter. Betul. Kita mungkin tak pernah rasa susah. Kita pergi tengok orang-orang kat bawah, rupanya ada lagi susah daripada kita. Kita rasa dah kerja tu dah penatnya apa bagi semua kan. Lepas tu kita pergi tengok tolong banjir ke apa ke. Oh ada lagi susah lagi. Dia bina karakter, dia bina jati diri, dia bina kerohanian kita sendiri kan. Jadi sebagai penutupnya mungkin kita ada lagi sikit masa. Saya bagi seorang seminit lah sebab kita pun tak banyak masa. Masa sangat menceburi kita sekarang ni. Kita mulakan dengan Cik Mila, harapan terhadap program yang dijalankan ni. Jadi harapan saya seperti saya katakan tadi, inisiatif Pucuk Hijau UMW ni merupakan satu movement. Kita bukan nak tanam pokok saja. Jadi adalah harapan saya agar mungkin yang menonton dekat rumah tu untuk join our movement. Anda boleh jadi sukarelawan inisiatif Pucuk Hijau UMW. Kalau anda berminat, anda boleh ke laman web UMW, www.umw.com.my dan klik pada menu UMW Green Shoots Initiative. Boleh tahu lebih lanjut lagi apa yang kami buat melalui inisiatif ni dan juga boleh mendaftar untuk jadi sukarelawan. Bolehlah jumpa saya dan Cik Anis dekat tapak penanaman pula. Bagi Anis pula? Bagi saya pula, saya harap semoga selepas ini lebih banyak lagi aktiviti-aktiviti kesukarelawanan yang kita boleh laksanakan supaya lebih ramai lagi masyarakat kita mampu memberi manfaatlah kepada orang ramai. Dan harapan saya agar aktiviti kesukarelawanan ini tidak perlu tunggu daripada persatuan ataupun daripada syarikat untuk dilaksanakan. Mungkin ianya boleh pergi secara peribadi, pergi sendiri membantu. InsyaAllah. Okey, dengar tu Syazwani. Itulah, awak pun dengar juga kan? Saya dengar. Kita sama-sama dengar. Dua-dua boleh. Okey, dua-dua boleh pergi. Okey, nanti kita join. Okey. Halo-halo je nanti. Okey, kita berterima kasih kepada Cik Anis Adibah, Yayasan Sukarelawan Siswa dan juga Nur Syamila Ismail, Eksekutif Penjenamaan dan Komunikasi Korporat Kumpulan UMW atas perkongsian bagaimana kerjasama yang terjalin di antara UMW juga YSS melalui semangat kesukarelawan itu. Okey, sekian untuk awal di pagi jam ini. Saya Nur Syazwani Safisha. Dan saya Hafiz Zaman. Salam.